Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membicarakan dalam bab yang keempat, sistem yang ada di dalam Islam ini. Dalam sistem yang pertama adalah sistem akhlak. Sistem akhlak dalam Islam. Kita dah membicarakan beberapa perkara pada pertemuan-pertemuan yang lepas di dalam membicarakan sistem akhlak ini. Yang terakhir kita membicarakan antara contoh akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Antaranya adalah memenuhi janji, larangan mengatakan sesuatu yang belum diketahui. Seterusnya adalah larangan berlaku sombong dan takabur. Kemudian yang keempat, larangan berlaku boros dan kikir. Yang kelima adalah larangan perintah untuk berlaku adil dalam semua keadaan. Dan malam ini kita sambung yang keenam insya-Allah, iaitu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Kata pengarang kitab, perkara yang keenam antara contoh akhlak yang ada di dalam Al-Quran ialah bertolong-tolongan dalam kebaikan dan bertakwa dan dalam segala hal yang mendatangkan manfaat kepada ummah manusia, serta menyingkirkan dari memberikan pertolongan kepada perkara kejahatan dan permusuhan. Bila kita membicarakan tentang kesyumulan Islam itu, dalam Islam itu banyak sistem-sistem yang memandu kehidupan kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Antara perkara yang paling penting dan sistem yang paling utama dalam kehidupan beragama ini adalah akhlak, sistem akhlak. Maka yang keenam ini tuan-tuan, pada malam ini kita membicarakan tentang bagaimana akhlak bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan takwa. Ini Allah Ta'ala perintahkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan yang kita semua tahu dah, biasa dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ni suatu perintah Allah. Tuan-tuan jumpa ayat ni bawah sekali daripada muka surat, daripada ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala perintah pada kita, bertolong-tolonganlah kamu berbuat kebajikan dan dalam perkara takwa, dan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kezaliman ataupun perkara-perkara aniaya, perkara-perkara mungkar. Ni satu perintah Allah kepada kita dalam kita mengurus kehidupan kita di dunia ini. Manusia tidak boleh hidup secara bersendirian. Dia mesti hidup secara berjamaah, bermasyarakat. Maka sebab itu Allah perintahkan kepada kita, bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu bertolong-tolongan, bantu-membantu dalam perkara membuat dosa dan aniaya. Ini satu perintah daripada Allah yang wajib kita buat. Tuan-tuan dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan daripada huraian daripada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini, beliau menyatakan bahawa Allah memerintahkan hamba-hambanya kita lah semua, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bertolong-tolongan dan bekerjasama dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bekerjasama dalam perkara-perkara kebajikan.
Maknanya perbuatan-perbuatan baik itu adalah perkara-perkara albir. Tu, alal bir itu, iaitu perkara-perkara kebajikan, kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibnu Katsir, menyatakan bahawa Allah Taala menegah kita semua ini daripada tolong menolong dalam perkara-perkara kebatilan, dalam perkara-perkara yang tidak baik, dan melarang kita bantu-membantu dan bekerjasama dalam perkara-perkara yang haram dan dosa. Ini jelas dalam Al-Quran. Sebab tu kita kalau baca Al-Quran ni, kita tadabburkan ayat dia, terjemah satu bab, tadabbur, kita memerhatikan apakah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita buat. Maka dalam ayat Al-Maidah ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini, kan, dia terletak kepada semua orang. Sebab buat baik ni semua orang boleh buat. Orang kafir pun boleh buat baik, kan? Kita tengok ada orang yang tak beriman kepada Allah ni beri sumbangan juta-juta, kan? Dia bantu orang, dia tolong orang, sebab dalam jiwa dia tu ada nilai-nilai kebaikan. Cuma dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala perkara-perkara baik yang dia buat itu tak ada nilai lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab gerbang untuk pintu kebaikan syurga itu adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sebab itu, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila menyentuh tentang perkara tolong menolong ni, dia satu sifat akhlak yang sangat baik. Inilah yang kalau dijadikan model dalam kehidupan masyarakat kita, kita tak payah perlu tiru model barat, tak payah tiru model orang tak beriman. Sebab dalam Islam ini kita dah ada model kita dah. Tunjuk saja Al-Quran, ada model dah. Allah suruh setiap orang buat baik, tolong bantu dalam perkara kebaikan dan perkara-perkara takwa, iaitu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Jarir rahimahullah taala juga berkata, dia kata apa? Dosa ialah meninggalkan apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah, dosa ialah meninggalkan apa yang Allah suruh pada kita. Contoh, Allah SWT suruh kita menghubung silaturahim, kita meninggalkan hubungan silaturahim, dosa lah. Allah suruh pada kita untuk bersedekah, kita meninggalkan bersedekah, kerana bersedekah itu adalah konsep bantu-membantu kepada orang yang memerlukan. Ini satu contoh. Sebab itu kata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, dia kata dosa adalah meninggalkan apa yang Allah suruh yang kita lakukan. Allah suruh, kita tinggal. Sekarang ni banyak orang macam tu, kan? Yang Allah suruh kita tinggal, yang Allah larang kita buat. Ini pelik masyarakat akhir zaman sekarang ni begitu. Yang Allah perintah pada kita, kan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, selalu pernah saya ulas sebelum ni, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Allah Ta'ala perintah kepada kita, itu perintah wajib tu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah secara keseluruhannya, dan jangan kamu berpecah belah. Ini perintah Allah pada kita. Tapi kita lebih memilih kepada pecah belah daripada perpaduan, daripada silaturahim. Ini masalah kebanyakan. Bukan tuan-tuan lah, orang dengar kuliah ni tak ada gitu, insyaAllah, kan? Dia kalau dia dengar keluar ni, dia tak macam tu. Sebab ingatan-ingatan tu, wazakir, dalam Al-Quran sebut, kan, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, kerana nasihat dan peringatan itu memberi manfaat kepada orang Islam. Sebab tu orang semayang, orang selalu dengar majlis ilmu, kan? Apabila berlaku pertembungan antara kebatilan dan kebenaran, selalunya dia akan imbas balik. Ini baik ke buruk? Ini baik ke buruk? Kan? Kadang-kadang kita ingat balik, ini pernah dulu dengar ni, benda ni haram ni, benda ni tak boleh buat. Kita tinggalkan.
Dia berbeza dengan orang yang dia semayang tapi dia langsung tak ada majlis ilmu. Dia semayang tapi dia tak ada majlis ilmu. Jadi ilmu itu tidak membimbing dia untuk kehidupan yang Allah redha. Sebab itu kita tengok ramai orang semayang dia masih lagi melakukan mungkar. Ramai. Saya dah banyak sentuh dah lepas-lepas kan. Ramai orang semayang masih lagi menipu orang. Ramai orang semayang tapi masih lagi dia kan derhaka pada mak bapak dia. Ramai orang semayang tapi dia masih lagi menzalimi dan menganiayai orang lain. Ramai orang semayang tapi dia masih lagi mengambil hak-hak orang lain. Ramai orang semayang tetapi dia membuat musuh kepada jiran tetangga dia. Macam gitu kan. Ada tempat saya dululah, tempat masa saya kat Selangor dulu kan. Jiran tu bela kucing, kucing tu berak kat rumah dia. Dia saman jiran dia. Saman, main mahkamah je. Kan? Padahal benda tu boleh settle je lebih kurang. Kucing tak ada akal kan tuan-tuan. Jadi dia saman, bawa sampai mahkamah. Allahu Akbar. Ini orang yang semayang tapi dia tak ada ilmu. Tak ada letakkan diri dia tu dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni majlis yang membuka rahmat dan keberkatan hidup kepada hati dan diri dia, diri manusia itu. Ini penting ni majlis ilmu yang hari ni orang tak ambil kisah sangat dah kan. Kalau orang dengar pun majlis ilmu dalam YouTube, dia tak akan sama keberkatan dia majlis majlis ilmu dekat masjid dan surau ataupun tempat-tempat majlis ilmu, tak sama. Sebab tu kita kena ajak orang-orang yang ramai kan menghabiskan masa maghrib isyak ni depan TV contohnya kat rumah, ataupun melayani handphone dia ke dan sebagainya kan. Ajak konsep kita kena ajak orang-orang ni datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Dia berbeza. Contoh begitu. Baik. Maka sebab itu kata Ibn Jarir rahimallahu taala kan, kita jangan melakukan pencerobohan, pelanggaran dan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agama, dan melampaui batas daripada apa yang Allah telah perintahkan kepada kita terhadap diri kita, terhadap orang lain dalam kehidupan kita. Kita jangan daripada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan tu kan. Ibnu Jarir rahimallahu taala sebut pada kita jangan kita melanggari, membuat pencerobohan, melampaui batas dalam apa-apa yang Allah larang. Ini contoh begitu. Tuan-tuan, bagi sokongan kepada orang yang memecah belahkan masyarakat, itu melampaui batas, berlaku pencerobohan kepada perintah Allah. Allah suruh kita menjaga silaturahim. Sebab tu orang putus silaturahim masuk neraka kan. Contoh begitu. Dia melanggar batas-batas pencerobohan apa yang telah Allah tetapkan. Sebab tu Allah perintah pada kita wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong bantu dalam perkara-perkara dosa dan juga perkara-perkara kezaliman, penganiayaan. Ini peringatan pada kita. Peringatan kepada kita dan arahan ataupun perintah Allah kepada kita agar kita hidup dengan budaya hidup akhlak yang sangat baik, tolong bantu. Korban ini kita tak boleh ambil cerita tahun depan saya dah korban dah ustaz, tahun ni stop lah kan. Tak, sebab nak buat kebaikan memang kita mesti target setiap tahun aku nak korban, setiap tahun aku nak korban. Sebab tu saya selalu tegur orang buat korban satu keluarga. Ni nama dia, nama isteri dia, nama anak dia, nama mak mentua dia, bapak mentua dia, contohlah yang mana ada bawah tanggungan. Kalau dia ada anak, ada 5 anak, campur dia suami isteri, cukup 1 ekor lembu kan. Dia kena faham konsep korban ni. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, cukup kalau korban satu bahagian itu diletakkan nama ketua keluarga. Maka apabila diletakkan nama ketua keluarga berkorban, isi dan anak-anak semua dapat pahala yang sama. Tu konsepnya begitu. Jadi kalau kita ada duit, tentu ada duit 5,000, tahun ni saya nak korban 1 ekor lembu ustaz.
Saya ada 5 anak ni, saya dengan isteri saya cukup 1 ekor lembu, 7 nama. Adalah lebih baik bagi dia ambil 1 bahagian saja, yang 6 bahagian lagi dia bagi adik-beradik dia yang jadi ketua keluarga. Contohlah, duit dia, tapi dia minta izin lah dengan adik-beradik dia. Boleh tak, Mat, aku nak buat korban ni kan, ada duit ni, aku dah letakkan nama kau ni, satu bahagian. Boleh dia, insya-Allah, kata adik. Contoh, maka adik dia tu ada isteri, ada anak-anak, dia dapat 1 bahagian, maka pahala korban dia itu isteri dan anak-anak dia semua dapat. Itu contoh begitu. Kan melebarkan kebaikan. Itu satu konsep, tuan-tuan, korban ni. Yang kedua, korban ini kita bahagikan daging-daging itu juga satu konsep, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Satu. Jadi apabila kita tahu bahawa kata Allah, hendaklah kamu bertolong bantu dalam perkara kebaikan dan takwa, maka pasti kita akan ikhtiarkan untuk setiap tahun kita buat korban. Kalau kata tuan-tuan dekat sini mahal, kata 700 ke 700 setengah contoh kan, 800 ke contoh, masih ada lagi korban dekat luar negara, Afrika Selatan ke, dekat Myanmar ke, mana India ke, yang mungkin harga 300 setengah, 400 setengah 1 ekor kan. Tapi kalau nak korban, kalau masalahnya kalau kita tahu merebut keberkatan itu, kebaikan itu, tapi kalau kita rasa tak ada apa-apa kan, kita boleh buat open house habis beribu-ribu, korban 1 bahagian 700 kita tak boleh buat. Betul tak? Cuba cek balik kan. Orang buat sampai open house. 2 hari lepas abang ipar saya share dekat status dia, hari ini hari ke-34 Syawal, ada 2 lagi jemputan. Hari ini hari ke-34 Syawal, kata dia. Sebenarnya 4 Zulkaidah. 4 Zulkaidah kan, campur 34 Syawal saja je lah ngusik kan. Hari ni 34 Syawal, ada 2 lagi open house. Sampai Zulkaidah pun kita buat lagi open house. Tak apalah kalau dia lebih rezeki. Yang malangnya dia boleh mampu buat open house itu, panggil orang macam kerja kahwin kan, habis beribu-ribu tuan-tuan, tetapi korban ini dia kata tak apalah, tahun depan lah saya buat. Konsep ini, konsep ayat ni kalau kita faham, sebab kita tahu nilai pada korban kita itu 1 bahagian ada 3 hak. 1 bahagian ada 3 hak. Hak diri kita, hak jiran tetangga, hak fakir miskin. Maka hak fakir miskin wajib kita serahkan pada fakir miskin. Hak jiran tetangga, walaupun jiran kita sebelah tu orang kaya, dia berhak dapat sebab itu hak kita, kita boleh bagi pada dia. Tu konsep korban kan. Sebab tu Abdullah bin Amru al-As, bapa dia Amru al-As ni orang terkenal, orang soleh, sahabat Nabi SAW. Abdullah ni satu hari tuan-tuan yang mati Allah SWT, dia suruh ahli keluarga dia sembelih kambing. Sembelih kambing. Lepas sembelih kambing apa semua, dia tanya ahli keluarga dia kan, bagi tak jiran-jiran? Bagi jiran-jiran, tapi jiran Yahudi dia tak bagi. Jiran yang Yahudi. Anak dia tanya, adakah kita kena bagi jiran Yahudi kan? Kalau dia bagi, ini perintah Nabi SAW. Bila kita sembelih makanan, kita kena bagi tanpa mengira. Sebab dia bukan ibadah khusus macam kita nazar ke, macam kita akikah je, sekadar sembelih. Kena bagi jiran-jiran kita, walaupun jiran kita tu bukan Islam. Maka anak dia bagi kepada orang Yahudi. Satu persepsi yang sangat baik, orang Islam ni melakukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sehingga lunak hati Yahudi itu untuk menerima Islam. Ni suatu benda kebajikan ni, korban ni tuan-tuan ni, sebulan lagi kan. Kalau setakat nak kumpul duit satu hari 100, sempat lagi satu hari 50 ke kan. Setakat kelapa sawit sekali tuai je turun kelapa sawit tu 2,000 3,000 apa benda sangat kan. Kalau saya cakap dekat orang Fedah lah dekat Fedah Tenang ke Fedah mana yang saya kuliah kan, alah setakat turun kelapa sawit tuan-tuan boleh sembelih 3-4 ekor lembu. Sekarang ni nikmat yang Allah kurniakan kepada kita kan. Kalaulah dalam satu felda ni setakat 2-3 ekor lembu, saya kata tak patut, betul saya kata tak patut
Tak apa, tak patut. Kalau tuan-tuan patutnya tuan-tuan boleh berpuluh-puluh ekor lembu kan. Tapi janganlah sembelih dekat dalam Felda tu. Kalau 30 ekor lembu, dulu saya pernah satu tempat tuan-tuan, ya Allah Iqbal, kan, masa saya kat Selangor sana lah, ada satu surau tu dia open pada orang sampai 21 ekor. 21 ekor. Dia berbangga lah, antara banyak-banyak surau masjid ni tempat dia paling banyak lembu korban. Malangnya apabila berlaku hari korban, ibadah korban dilaksanakan itu kan, 21 ekor lembu, tenaga yang ada cuma boleh mengorbankan lembu sekitar 8 hingga 9 ekor saja. Tenaga yang ada. Tapi nak habiskan 21 tu, bila nak habiskan satu tu, banyak benda-benda pembaziran berlaku, tak ikut syariat berlaku kan. Kepala-kepala ditanam, kaki-kaki ditanam, kulit-kulit, perut apa semua tu buang, semua buang kan. Bila dah masuk lembu yang ke-belas, orang yang sama juga nak melapar ni bukan semua pakar, tuan-tuan kan. Ada orang datang bawa tangan je nak melapar, bawa tangan. Kalau dia boleh gitu kulit tu boleh tanggal, tak apa kan. Ini cakap pinggang dia tengok begitu je kan. Bila masuk belas-belas ekor orang melapah, orang yang sama melapah, dah penat dah, maka dia melapah pun ikut dan dia sampai daging-daging melekat pada kulit kan. Banyak lekat pada kulit tu, banyak kalau dikumpul-kumpulkan tu banyak benda berlaku pembaziran. Ini satu muhasabah kepada kita. Hilang kita nak buat kebajikan, tambah dosa pula. Itu saya sebut, kalau tuan-tuan sini katakan masjid kita kawasan ni tahan rimau kiling ni kan, kita ada katakanlah 15 ekor lembu kan. Tak payahlah tuan-tuan pening kepala macam mana kita nak uruskan 15 ekor lembu ni kat tahan rimau ni kat masjid kita kan. Pergi tanya kampung-kampung mana siapa nak lembu ni, kita tauzikkan kat sana, sempurnakan ibadah ni. Orang yang tuan dia yang 7 bahagian ni, pergilah kat sana kalau nak tengok lembu tu disembelih, ataupun kalau disembelih di tempat penyembelihan, kita datanglah tempat penyembelihan, tengok sunat, tengok penyembelihan itu. Kemudian daging lembu tu transferlah pada kampung-kampung mana yang memerlukan untuk dia diagih-agihkan. Ni konsep ta'awun, kerjasama, bantu-membantu dalam Islam. Ini korban ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita yang ada ni, kalau walaupun kita tak korban, contohnya kita tahu dah hari ni masyarakat kita kalau nak datang korban semua nak ada benda. Ada benda imbuhan yang dia nak. Sampai tukar sembelih pun satu kepala 100. Dia tetapkan haram hukumnya. Kalau tukar sembelih ni, kalau kata berapa ekor lembu kan, 10 ekor, seekor 100, 1 ekor 100, 10 ekor 1000 kan, untuk saya sembelih, maka haram hukum dia ambil duit itu. Sebab ni ibadah korban. Hari ni orang tak suka sangat nak tolong bantu, padahal dan kau tak ambil korban mana-mana. Bila dengar ada korban kat kampung kita tu, contoh kat masjid ke, kat qaryah kita, datanglah tolong. Ini juga konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebab tu orang Islam, kalau saya faham, tuan-tuan faham, masyarakat kita semua faham kan, kita tak perlu bergantung dah dengan ekonomi orang kafir tuan-tuan. Hari ni bila krisis ayam je kita dah risau dah kan. Tengok yang kartel-kartel ayam semua orang bukan Islam kan, tengok muka-muka. Contoh kan, patut tolong bantu itu dah lama subur dalam Islam, sebab itu perintah Allah. Tapi kita tak, bila kita nak buat je tolong-menolong ni, kumpul-kumpul duit ke apa ke, nak bekerjasama, ada je khianatnya, adalah hasad, dengki dan sebagainya. Ni satu perkara yang sangat sukar kan Allah. Sebab itu konsep zakat, konsep wakaf kan, ini semua konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau betul-betul kita bersungguh-sungguh menjaga perpaduan kita dan membantu, tolong bantu dalam perkara kebaikan dan takwa ni tuan-tuan kan, insya-Allah kuasa kita ni sebagai orang Islam, khususnya kat Malaysia ni besar. Kuasa pengguna tu besar kan. Tapi kita, masalah kita, contoh kita ni kan, kalau dalam kampung kita tu ada kedai Muslim, ada kedai bukan Muslim. Kedai bukan Muslim tu yang kaya,
Kedai yang Muslim ni tutup, bankrupt, kan. Kita asyik kutuk dia apa-apa semua, tak beli, kata mahal apa semua. Tapi kita tak pernah nak tolong bantu dia macam mana dia nak mempertingkatkan dia punya perniagaan dia. Akhirnya besok kalau dia maju, kan dia boleh keluarkan zakat. Tapi kalau orang bukan Islam maju, bila masa nak keluarkan zakat? Tak ada, kan. Konsep itu kita tak fahami betul-betul konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ni. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara-perkara yang dicatat oleh para ulama yang mana Nabi menunjukkan contoh tauladan kepada kita dalam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, antaranya adalah dalam peristiwa menggali parit Handak. Menggali parit Handak tu, peperangan Handak, kan, yang dicetuskan idea dia oleh Salman Al-Farisi. Bukan orang Mekah, bukan orang Arab, kan, orang Farsi, tapi dia beri cadangan untuk kebaikan umat Islam. Maka gali parit itu besarnya parit Handak, dalam yang tuan-tuan semua tahu ialah sekira-kiranya seekor kuda yang berlari pantas tu, kan, dia tak boleh melintasi parit tu. Dia terbang pun cantuh juga dalam parit tu. Besarnya parit Handak tu, kan. Tapi boleh tak parit Handak itu dilakukan oleh seorang dua? Tak boleh. Keliling kota Madinah, dia digabungkan tenaga-tenaga. Ini konsep wa ta'awanu, demi Islam. Orang bekerjasama. Walaupun ketika menggali parit itu ada orang munafik, yang time Nabi sampai dia buat kerja kali-kali. Lepas Nabi berlalu je, dia pun tinggal cangkul, tinggal apa semua, dia balik rumah. Lantak kau lah, mana boleh nak buat gali parit besar-besar. Kita hari ni dah ada jengkeruk, dah ada apa semua, JCB semua ada, pun tak berjaya. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi itu gali parit itu dibuat wa ta'awan, atas konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sebab tu sahabat-sahabat menitiskan peluh sampai Nabi pun pecahkan batu-batu tu, kan. Konsep kerjasama itu sehingga terlaksananya konsep perang Handak itu, parit yang sangat besar, beri kemenangan kepada Islam. Itu satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah, bagaimana daripada ayat Al-Maidah yang kedua ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, membina masjid. Ketika Nabi membina masjid, Nabi tak buat seorang. Membina masjid tu di Rokok, apatah lagi Masjid Quba. Pembinaan Masjid Quba hari ni pun tuan-tuan pergi masih ada lagi masjid tu. Masjid Nabawi dibina, iaitu semua atas konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang Nabi sendiri beri contoh kepada para sahabat untuk bekerjasama, bertolong bantu dalam perkara kebaikan. Dua. Yang ketiga, yang Nabi tunjuk contoh, yang sahabat sambut contoh Nabi adalah dalam konsep Nabi berdakwah. Berdakwah. Nabi tak akan mampu buat dakwah seorang-seorang. Sebab tu Nabi kumpulkan para sahabat di rumah Arkam bin Abi Arkam. Yang kita kenal sekarang ni usrah. Usrah, keluarga, kan. Tapi Nabi dah bina itu adalah satu sunnah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, salah satu daripada konsep hidup kita, masyarakat kita ni, nafsi-nafsi akhir zaman ni, kan, bila kita meninggalkan konsep usrah, anak beranak bertelaga, bergaduh, anak tak hormati bapak, bapak tak hormati anak, anak derhaka pada bapak, bapak derhaka pada anak. Sebenarnya konsep keluarga itu tak diterapkan sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita. Dalam keluarga tu, keluarga. Tapi dalam usrah itu, dalam bahasa Arab usrah tu, dia ada rukun-rukun dia yang membina kekeluargaan tersebut. Ni yang saya sebutkan, keluarga syurga. Lepas raya ni kan, tuan-tuan, kalau tuan baca tinta dakwah saya, keluarga syurga. Sebab mahal keluarga syurga tu. Malaysia, okey, kita raikan kerajaan Malaysia buat keluarga Malaysia. Tapi keluarga Malaysia berbagai bangsa. Kita buat keluarga syurga kita dah di kampung-kampung, di rumah-rumah kita. Kita bina keluarga syurga. Tiap-tiap hari ada halakah, bapa baca Quran, anak terjemahkan, ambil masa sikit dalam masa setengah jam. Ada halakah Quran, ada halakah membaca hadis Nabi SAW, kan. Tuan-tuan, banyak buku tu, buku risalah Fadail buku Fadail Amal tu, kan.
yang selalu sahabat kita jemaah tabligh baca tu, beli satu buku letak kat rumah, kan. Hadis-hadis tu kita baca, ambil keberkatan daripada Nabi SAW dalam rumah kita, turun keberkatan. Inilah rumah tangga syurga. Anak-anak dengar kata ibu ayah dia, anak-anak tak meninggi suara pada mak ayah dia, dan sebagainya. Ni konsep keluarga syurga yang Nabi buat. Dakwah Nabi ni kan, Nabi buat usrah di rumah Arkam bin Abi Arkam tu, yang boleh memuatkan rumah dia tu lebih kurang dalam 30 orang. Dakwah itu berkembang. Ni sahabat-sahabat buat kerja agama ini secara berjamaah. Sebab itu dakwah tersebar. Setiap tubuh batang diri sahabat-sahabat itu semua tergambar tentang cara hidup Islam. Ini hebat Islam ni, kalau kita faham dari sudut tolong menolong ni dalam perkara dakwah saja sudah cukup baik, sebab kita membina diri kita ini dengan pendidikan akhlak yang sangat baik. 3. Yang keempat, Nabi SAW memenuhi keperluan manusia pada zaman Nabi. Nabi tolong bantu fakir miskin, sama ada dia Islam ataupun dia bukan Islam. Konsep bantu ini kan, yang kita ini buat kebajikan ni, bantu-bantuan rumah-rumah orang susah dan sebagainya, tuan-tuan, itu zaman Nabi dah buat dah. Nabi dah beri contoh dah, dan disambut oleh para sahabat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kembangkan kebajikan itu kepada seluruh masyarakat, tak kira mengenal bangsa ke agama dan sebagainya. Ini yang saya sebut, saya ringkas ini, ada semua dalam catatan sirah kalau kita baca kan, bagaimana Nabi mencontohi kepada kita sebagai umat dia ini dalam konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang kelima, Nabi tunjukkan contoh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini dalam rumah tangga dia. Bantu isteri dia, kan? Bantu dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Taala, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kan, kita tengok ramai isteri bekerja, suami pun bekerja. Sebenarnya konsep ini, konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang Nabi telah terapkan dalam rumah tangga Nabi. Bagaimana kerjasama dan pertolongan Nabi dengan pasangan dia, dengan isteri dia. Kan? Nabi bantu Aisyah macam mana, Nabi bantu Khadijah. Semua contoh-contoh itu telah Nabi tinggalkan pada kita tentang konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita nampak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong ni, tolong orang. Kan? Isi kita kat rumah pun kita berat tulang nak bantu, sebagai contohlah kan. Jadi perkara ini juga dinukilkan oleh para ulama, bagaimana Nabi mengamalkan konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini dalam rumah tangga Nabi SAW. Sebab tu kalau nak tengok, tanya Aisyah akhlak Nabi macam mana, kata Aisyah akhlak Nabi khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni macam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini konsep dia tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala kan, maka antara hikmah kenapa kita kena tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, ni satu bab ni kan, saya tak uraikan lagi bagaimana kita kena tolong menolong dalam mementeras mungkar. Kita kena bekerjasama erat dalam mementeras mungkar. Salah satu pada ini tuan-tuan yang berlaku kat Seramat tu, dekat sebelah Petronas Jalan Muar tu kan, yang sekarang ni Wahila punya tu. Asal itu adalah kedai untuk jual arak. Teman-teman tuan-tuan tahu, asalnya ada untuk jual arak kan, tapi dapat bantahan daripada ahli majlis, bantahan daripada orang kampung dan sebagainya kan. Kita orang buat semua petition untuk buat bantah, sebab kawasan situ kawasan orang Melayu, kenapa nak jual arak? Duduk pada sebelah Petronas. Alhamdulillah kan, ada orang Melayu kita yang take care, ambil alih, jual makanan halal. Okey lah, itu konsep wa ta'awanu. Kalau lah tak ada orang, tuan-tuan, ni kita kena bantah ni kat Seramat kita ni ada orang nak buat pusat judi terbesar dalam negeri Johor contoh. Kan?
buat dekat kawasan orang Melayu Islam, tapi ada yang nak buat pusat judi kan, kita engkau lah bantah, kita aku tak ada kuasa apa-apa kan, aku orang kampung je kan. Tu kita ada YB lah bantah, kita ada ketua kampung lah bantah kan. Tak jadi tuan-tuan. Dalam konsep menentang mungkar akhir zaman ni, kita kena kerjasama kuat-kuat. Tunjukkan satu kebersamaan kita orang Islam ini. Kita membantah sebab itu bukan cara hidup orang Islam. Benda tu haram oleh agama kita. Kita bantahlah. Itu contoh begitu. Ya Allahu Akbar. Ini satu benda yang susah. Senang nak cakap tapi susah nak buat, sebab tak semua orang faham konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Malah kadang-kadang kita tahu dah bapa saudara kita ni memang kaki mungkar, kita bela dia lagi. Kita bela dia lagi kan, sebab tu bapa saudara aku. Tak, Islam tak cakap macam gitu. Islam kata mungkar tetap mungkar. Nabi sebut kalau anak aku pun mencuri, nasaya aku akan potong tangan dia. Tu Nabi SAW. Kita nak ikut siapa? Ikut Nabi lah. Ni konsep wa ta'awanu. Dek tuan-tuan wa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Panjang lagi, cuma saya nak sampaikan akhirnya daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW dalam satu hadis sahih daripada Muslim kan, menyatakan bahawa menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, man nafasa min mu'minin kurbatan min kurabid dunia, maka kata Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Nabi SAW ingat pada kita, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mumin, pasti Allah akan melepaskan daripada satu kesusahan pada hari kiamat. Ini Pak Bilal kalau azan beritahu saya 31 azan, kita sambung sikit. Saya nak habiskan hadis Nabi SAW ini kan. Kalau kita lepaskan satu kesusahan daripada kesusahan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, nescaya Allah akan melepaskan satu kesusahan kita pada hari kiamat. Kalau kita rasa perit tengah matahari di padang mahsyar, kalau kata-kata kita seksa dengan peluh kita di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, maka insya-Allah sebab kita selalu melepaskan kesusahan orang Islam, orang mukmin di dunia ini, Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat. Ini janji Nabi, hadis sahih Nabi SAW. Ini satu dorongan kepada kita tuan-tuan yang mati Allah Taala untuk kita buat baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebab tu tak susah. Semalam saya kuliah dekat Labis sana. Keluar-keluar dia pada masjid tu, dekat taman mewah tu kan, tayar pancit pula. Kena baku. Allahu Akbar saya kata kan. Tapi saya percaya hidup aku ni tak pernah nyusahkan orang kan. Ada orang tolong je tuan. Sekejap je, tak sampai 10 minit. Tak apa ustaz, projek kereta tukar tayar balik apa semua, selamat saya balik sampai selamat. Contoh begitu. Dan Allah pula bagi pancit tayar dekat dengan masjid kan. Kalau tengah-tengah jalan tu, gelap jalan tu, balik malam, kalau pancit kat tepi jalan kan susah, contoh gitu kan. Tapi tak, pancit ni dekat tempat orang ramai, masjid. Allah, orang ramai, orang baik-baik. Contoh begitu. Maka kata Allah, siapa yang memudahkan urusan orang mukmin yang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, kata Nabi SAW, siapa yang menutup aib seorang Muslim di dunia, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini tuan-tuan boleh rujuk hadis riwayat Muslim ini kan, untuk satu hadis yang sahih, untuk kita rujuk bagi motivasi kepada kita tentang bagaimana kita melaksanakan konsep Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan kita akan datang dalam perkara yang ketujuh, larangan berlaku zalim yang merupakan akhlak yang buruk. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.